dan memberi ruang kepada saya untuk membahaskan Bil B11 subsidi gas dan minyak. Sesungguhnya subsidi adalah merupakan satu perkara yang baik dan sangat disukai oleh rakyat. Tetapi apabila ia terlampau besar, ia akan menjadi masalah kepada negara. Dulu pada tahun 2009 saya difahamkan lebih kurang 3% subsidi yang dibiayai oleh kerajaan untuk membayar semua subsidi dan negara. Tetapi sebentar tadi Menteri telah pun memaklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa subsidi pada tahun 2013 mencecah 44.1 ribu juta ringgit, atau dalam kata lain ia 15% dari perbelanjaan negara. Nampaknya subsidi negara kita ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dan saya ingin bertanya kepada kerajaan, sampai bilakah proses peningkatan ini akan berhenti, dan apakah limit yang patut kerajaan sediakan supaya subsidi tidak terus meningkat yang akhirnya akan membebankan seluruh negara. Sudah tentu sekiranya subsidi terlalu besar, ia bukan saja menjadi kebaikan, malah ia akan menjadi racun kepada pembangunan sesebuah negara. Kalaulah hutang, boleh minta penjelasan? Ya. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Ketua, apakah Yang Berhormat berhasrat ataupun bercadang, yaitu mungkin menggesa kepada kerajaan untuk meneliti subsidi-subsidi dalam negara kita ini dari masa ke semasa, sebab kalau subsidi ini meningkat setiap waktu, maka dia tidak baik untuk ekonomi sebuah negara. Tetapi kalau subsidi pula kita kurangkan, kita berhadapan dengan berbagai-bagai persepsi dan tuduhan masyarakat. Jadi apakah Yang Berhormat ada cadangan untuk memperbetulkan subsidi ini tidak begitu melonjak tinggi dan mungkin boleh diterima pakai oleh rakyat jelata? Terima kasih. Satu cadangan yang baik daripada Kedatangan, saya bersetuju bahawa kerajaan patut ada mekanisme yang tertentu dan formula yang tertentu supaya peningkatan subsidi ini tidak terus meningkat peratusnya. Bayangkan daripada tahun 2009 3%, naik peratus sampai 2013 dah jadi 15%. Tidak mungkin kalau kita tidak ada sesuatu yang kita boleh buat, maka kemungkinan besar pada tahun 2015 ataupun 2020 ia menjadi sampai 25 hingga 30% daripada perbelanjaan negara. Ini sudah tentu akan mengganggu sistem pentadbiran yang lancar kepada negara. Oleh itu, seperti mana Giman Presiden kata tadi, saya penuh yakin dan percaya sekiranya kerajaan dapat mencari satu formula di mana hanya subsidi ini diberikan kepada sektor-sektor tertentu. Yang pertama, sektor-sektor tertentu. Yang keduanya kepada mereka-mereka yang tertentu yang layak untuk menerima subsidi saja. Pada sekarang kita mempunyai sistem yang begitu terbuka, di mana semua masyarakat yang kaya, yang miskin dan perompak-perompak yang menyudut juga mendapat subsidi dan keuntungan. Jadi sudah tentulah formula ini tidak bersesuaian dengan negara kita apabila kita menuju ke arah negara maju pada tahun 2020. Oleh itu, saya di Dewan Yang Mulia ini ingin mencanangkan, sekiranya hutang negara kita boleh letakkan satu limit di dalam Dewan ini oleh Parlimen 55% daripada KDNK negara, maka apa tidaknya untuk menuju ke sebuah negara yang menjadi negara maju, kita setkan satu limit untuk bagi subsidi ini, katakan 10% atau 5%, bergantung pada keperluan semasa. Oleh itu, saya mencanangkan supaya kerajaan melihat perkara ini dengan serius supaya negara kita dapat diurus dengan lebih sempurna dan baik di masa hadapan. Subsidi baik, tetapi apabila subsidi terlampau banyak, ia merupakan satu perkara yang tidak baik. Kerana subsidi merupakan satu bentuk ekonomi palsu. Mengapa saya katakan ekonomi palsu? Ialah kerana kerajaan membeli dengan harga yang mahal, tetapi menyalurkan kepada rakyat dengan harga yang murah. Jadi ianya bukanlah ekonomi yang sebenarnya, ia hanyalah ekonomi palsu. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat
Daripada nilai 44 bilion itu, saya berpendapat bahawa jumlahnya terlampau banyak. Kalau kita bayangkan satu jambatan kedua Pulau Pinang berharga 4,000 juta ringgit, maka tiap-tiap tahun negara kita boleh membina 10 jambatan Pulau Pinang kedua, dan kemungkinan kalau kita sambung tiap-tiap tahun kita akan sampai ke Jawa. Jambatan kita Boleh lagi Muhammad? sampai ke Kira Batangan. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dia sampai. Ya Bapak, sedarkah yang berhormat bahawa subsidi juga telah diambil kesempatan oleh golongan-golongan tertentu untuk mencari keuntungan. Contohnya subsidi minyak, diesel dan petrol, minyak makan. Asal cerita soal minyak, maka adalah penyeludupan dia. Apabila ada penyeludupan, maka minyak sudah tidak ada di pasaran, tidak ada di sel minyak dan sebagainya, dan rakyat marah. Kedua, kita ada subsidi beras, ada subsidi macam-macam. Pun ini diseludup ke negara-negara lain sebab harga beras subsidi dengan dijual di negara lain berbeda. Bermakna ada orang mengaut keuntungan. Tambahan lagi pula ada sekelompok masyarakat di kampung-kampung ini, apabila terlampau banyak subsidi, maka mereka berada selesa dan tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, bergantung terus dengan subsidi. Dan apabila diberhentikan subsidi sedikit, mereka sudah terasa akan kesusahannya. Jadi ini bermakna subsidi ini perlu dilihat secara bijaksana agar sampai ke sasaran yang kita sasarkan, dan mereka-mereka yang tidak seharusnya menerima subsidi, contohnya subsidi minyak, petrol dan diesel. Sebab warga negara daripada luar pun asal tinggal di negara ini bekerja boleh mendapat subsidi. Berapa ramai warga orang luar di negara kita, berapa ratus ribu orang yang tinggal di sini, mereka juga mempa minyak di stesen yang sama, dapat subsidi yang sama, sedangkan mereka tidak wajar dan tidak harus menerima subsidi tersebut. Minta penjelasan Muhammad. Saya amat setuju dengan Tuan Parlimen. Okey. Terima kasih Tuan. Saya nak minta sikit tentang subsidi tadi. Bila disebut tentang subsidi, kita tahu mekanisme ini memang perlu. Kalau misalnya harga minyak tak ada subsidi, katalah 270 sen, kalau ditakdirkan harga minyak di pasaran naik bulan depan, maka harga minyak mungkin naik RM3.10 sen. Kalau lagi 1 minggu naik RM20, mungkin naik. Tiba-tiba bulan depan harga turun $20. Jadi harga itu tidak tentu. Sentiasa ada fluctuation, dan ini menyebabkan ketidaktentuan. Atas sebab itu ada mekanisme subsidi dapat banyak membantu menstabilkan harga, dan ini memberi satu, boleh kita buat unjuran yang lebih tepat untuk rancangan dan sebagainya. Tapi dalam pada masa sama, saya juga nak menyalahkan setuju tadi dengan pandangan Langkawi bahawa peningkatan subsidi kita kena lihat masa-masa akan datang sepatutnya di tahap yang lebih minimal, kerana subsidi adalah satu mekanisme yang akan menyebabkan harga-harga itu tidak pada tahap yang sebenar dan mungkin menyebabkan pembaziran. Harga-harga yang murah akan menyebabkan mereka, rakyat mungkin berbelanja tidak pada tahap yang sepatutnya mereka berbelanja. Atas sebab itu, harga subsidi ini mesti kita ubah daripada consumption based, maknanya kita berbelanja tidak memberikan peluangan pembangunan, kepada investment based. Contohnya kalau kita jimat subsidi, kita ambil duit itu kita buat jalan raya. Sebab itu jalan raya itu akan memberi tambah nilai lebih berpanjangan berkalan untuk membina ekonomi satu lain. Untuk jadi negara maju, saya yakin subsidi ini kita kena lihat dari segi perspektif yang berbeza, iaitu kita mesti bersiap dalam masa 5-10 tahun akan datang bahawa subsidi utility ini perlu kita kurangkan. Dalam kerajaan memberi subsidi ini pun kadang-kadang kita pun take for granted. Contohnya kalau naik 20%, kita lupa harga semua naik. Kalau tak sebab harga subsidi pun, harga akan naik juga. RM1 tahun 70, RM1 tahun 2000, RM1 tahun 2013 sudah tentu tak sama. Sebab inflasi yang tidak dapat kita kawal. Jadi janganlah kita menggunakan elemen ekonomi naik 20%, harga semua naik. Sebab kalau harga tak naik 20% pun harga naik juga. Tapi saya ingat dari segi sudut ini,
Bukan kita polemik banyak sangat. Cuma yang kita nak tumpukan ialah bagaimana mekanisme subsidi ini dapat kita bendung, dapat kita tangani dengan lebih baik, dan lebih banyak berbagai subsidi kita translate, kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk pembangunan yang akan memberi ataupun investment driven yang akan memberi nilai tambahan lebih baik di masa-masa yang datang. Terima kasih. Labuan sikit boleh lah bro. Okey, saya saya bersetuju dengan kira badangan dan juga kata tinggi. Kira badangan kata tadi, subsidi kita menyebabkan harga minyak kita menjadi murah. Saya bandingkan dengan Thailand. Di Thailand harga minyak 1 liter hampir RM4, RM3.80, RM4. Kalau pergi ke Chiang Mai, RM4.80, harga dia berbeza-beza. Kemudian di Singapura RM5. Di Indonesia, di Bandung sendiri pun kalau baru saya balik lebih mahal dari kita, walaupun negara Indonesia adalah OPEC, negara OPEC. Dan di negara Filipina contohnya, tidak ada subsidi bagi tepung, gandum, gula dan juga minyak. Malah minyak pula dijual dengan harga RM5 untuk mendapat keuntungan. Sedangkan negara kita bagi subsidi, negara lain mengambil keuntungan di atas harga minyak itu. Di masa ada lagi Singapura, Thailand, saya pergi pada negara yang mengeluarkan kemudian yang sosnya ialah tentang kata tinggi kata tadi, bahawa harga naik kerana orang kata minyak naik 20%. Sebenarnya ia ada faktor inflasi. Kalau kita tengok daripada dulu sehingga sekarang tidak pernah ada harga turun dan akan naik sentiasa kerana future value of money. Tuan yang betul, saya tertarik dengan hal subsidi ini apabila ada pihak pembangkang Tugu Utara mengatakan bahawa kerajaan patut mengurangkan subsidi bagi IPP. Sebenarnya IPP tidak ada subsidi kerana minyak gas yang dijual kepada IPP dan TNB adalah berkadar harga yang ditetapkan, iaitu RM13.70. Yang lainnya ditransfer masuk ke dalam bil kita. Saya buat bil electricity bill rumah kawan saya. Harga bilnya ialah RM72.99. Kemudian subsidi bahan api oleh kerajaan ialah RM58. Maksudnya 80% daripada bil electricity di rumah kita adalah dibayar melalui subsidi yang diberi oleh Petronas. Sekiranya kita hilangkan subsidi 8 bilion daripada bil Petronas itu, maka tiap-tiap pengguna di dalam Malaysia akan mendapati bil mereka melompat 80% secara mendadak. Oleh itu, apa yang dikatakan bahawa subsidi untuk IPP dan TNB tidak benar. Ia adalah subsidi Petronas kepada penurunan harga tarif bagi tenaga nasional. Saya bekerja 20 tahun dengan TNB dan saya tahu hal itu. Tuan yang betul, habis aku. Jadi terima kasih. Terima kasih Menteri. Yang berhormat pengurusi, pertama kita ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat, yang berhormat Selayang, Celahan Bukit Bintang, Batu Gajah, yang berhormat Jasin, Celahan Parit Buntar, Sungai Petani, Lenggong, Bintulu, yang berhormat Tumpat, yang berhormat Lipis, yang berhormat PJ Selatan, yang berhormat Kubang Kerian, dan juga yang berhormat Kuala Kangsar, yang berhormat Pokok Sena, Celahan Lenggong, seterusnya Rantau Panjang, Bagan Serai, Batu, dan yang terkini yang berhormat Langkawi, Celahan Kota Tinggi dan Kinabatangan. Dan saya ingin memaklumkan kepada ahli yang berhormat, pada tahun 2003 jumlah subsidi petroleum untuk negara kita cuma RM1 bilion. RM1 bilion tahun 2003. Jumlah keseluruhan subsidi pada tahun 2003 ialah RM2.7 bilion sahaja. Pada tahun 2003 semua sekali subsidi. Kemudian pada tahun 6 tahun selepas itu, tahun 2009, minyak meningkat kepada $62 setong. Subsidi kita meningkat kepada 6.2 bilion daripada 1 bilion. Pada tahun 2012, minyak meningkat di pasaran dunia dengan $112 setong. Subsidi kita 24.7 bilion meningkat. Pada tahun 2013, pada 3 bulan 9, minyak meningkat kepada $115.5 setong.
yang menyebabkan subsidi kita meningkat kepada 24.8 bilion daripada dalam masa 10 tahun daripada 1 bilion kepada 24.8 bilion, dan daripada keseluruhan subsidi tahun 2003 2.7 bilion meningkat kepada 44.1 bilion pada tahun sudah, yang menyebabkan 15% daripada bajet tahun 2013 adalah hanya untuk membayar subsidi. Ini adalah fakta yang berada di hadapan kita. Oleh kerana fakta itu, maka kita telah melakukan apa yang sepatutnya kita lakukan. Kemudian Yang Berhormat Tumpat ada menyebut apakah pecahan-pecahan daripada 8.8 bilion peruntukan yang kita pohon dalam perbekalan tambahan ini. RON 95 4.4 bilion, 50% digunakan oleh subsidi RON 95. Diesel 3.52 bilion ataupun 40% daripada perbekalan tambahan yang dipohon 88. LPG 0.88 bilion ataupun 10% daripada tambahan yang kita pohon. Yang Berhormat Selayang bertanya kenapa perkara ini berlaku. Ketika kita mengunjurkan bajet 2013, pada ketika itu minyak ialah 102 US dollar seteng. Tetapi pada bulan Ogos 2013 baru-baru ini, minyak telah meningkat kepada 115 US dollar seteng. Oleh kerana peningkatan sebanyak 13 US dollar seteng inilah, maka kita memerlukan bajet tambahan sebanyak 8.8 bilion untuk kita memberikan subsidi dan mengekalkan subsidi kepada paras yang sebagaimana yang kita telah nyatakan. Kemudian Yang Berhormat Selayang juga bertanyakan tentang BRIM. Apa rasionalnya? Rasionalnya saya kira tidak perlu kita perjelaskan. Kita ingin membantu rakyat yang berpendapatan rendah. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin bertanyakan Timbalan Menteri berkenaan kebelakangan ini di mana harga minyak sedunia telah jatuh ke bawah paras 103 USD. Jadi macam mana dengan unjuran dan impaknya terhadap subsidi yang akan ditanggung oleh Kerajaan Persekutuan? Terima kasih. Impaknya itu kita kena kira sehingga hujung tahun ini. Sementara itu sehingga Ogos kita masih lagi memerlukan 8.8 bilion. Jika minyak dunia turun, maka kadar subsidi yang jumlah 24.8 itu dengan sendiri akan turun sedikit. Itu jawapan saya untuk Yang Berhormat Tanjung. Selayang tadi bertanyakan tentang BRIM. BRIM ini untuk kita membantu yang berpendapatan rendah, dan secara amnya program BRIM 2.0 telah memanfaatkan hampir 6.8 juta. Habis ayat dulu. Secara amnya program BRIM 2.0 telah memanfaatkan hampir 6.8 juta rakyat di seluruh Malaysia dengan belanja lebih kurang 3 bilion ringgit. Penerima yang berjaya merangkumi 4.8 juta penerima isi rumah dan 1.9 juta penerima bujang. Sila kuliah mana baru. Rahmat, subsidi ni kita rasa dia macam kanser yang mesti diselesaikan. Adakah dengan kaedah BRIM ni, kerajaan sepatutnya mengambil satu tindakan yang lebih drastik? Kerana kita semua rasa kerajaan mesti berlaku adil. Subsidi hanya perlu diberi kepada mereka yang memerlukan. Kalau hari ini kerajaan sudah pun ada 6.8 juta ataupun 5 juta keluarga yang di bawah pendapatan RM3,000 yang sepatutnya menerima bantuan, tidakkah kerajaan berani membuat satu keputusan yang besar untuk ribas ataupun tarik balik subsidi ini? Kerana tidak adil kalau subsidi minyak dibagi kepada orang yang bawa kereta Ferrari, kalau kita bandingkan dengan orang kampung yang hanya pakai motosikal, ataupun subsidi gas kita bagi kepada banglo 10 biji rumah, 10 bilik, kalau dibandingkan kemampuan yang sepatutnya dia ada kepada yang patut diberi kepada orang kampung. Bila agaknya kerajaan berani membuat tindakan itu, dan kita jangan bimbang dengan pembangkang ni. Kita buat macam mana pun dia akan tidak setuju. Jadi dia tidak akan setuju sebab itu naluri dia, itu cara dia. Tapi bila kerajaan nak buat
supaya segala permasalahan berhubung dengan kekuatan ekonomi negara, keyakinan pelabur untuk datang, keberkesanan perbelanjaan ni akan lebih dilihat, kerajaan lebih berhemah ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kulim Bandar Baru. Masalah yang berada di hadapan kita ini ialah bukan hanya subsidi petroleum. Itu masalah yang ada di hadapan kita. Daripada 44.1 bilion subsidi petroleum ialah 28.7 bilion. Kita ada subsidi-subsidi lain. Ini yang kita perlu secara beransur-ansur. Walau bagaimanapun kerajaan komited untuk meneruskan beberapa perkara, contohnya keperluan asas subsidi beras 528 juta ringgit, subsidi minyak masak 1.5 bilion ringgit, kepada mereka yang susah menggunakan elektrik cuma 20 ringgit sebulan, itu kita hapuskan, tak perlu bayar 150 juta ringgit. Kemudian para nelayan yang menangkap ikan dan membawa ikan ke darat, kita bagi insentif tangkapan nelayan 231 juta ringgit. Kemudian pengeluaran padi pun kita bagi subsidi 563 juta ringgit. Jadi begitu banyak kumpulan-kumpulan subsidi. Kemudian apabila kita pergi ke klinik, kita cuma bayar RM1, itu juga adalah subsidi. Buku teks adalah juga merupakan subsidi. Kemudian PTPTN, anak-anak kita yang belajar di universiti, 90% daripada bayaran di universiti itu ditanggung oleh kerajaan. Yang PTPTN diberi pinjam itu cuma 10% saja. PTPTN hanya membayar 10% daripada kos. Dan kita meneruskan pinjaman PTPTN itu untuk 10%, namun kita jadikan percuma kalau mereka mendapat first class honours, ya. Dan ini merupakan galakan pada mereka. Namun kalau kita percumakan segalanya, seluruh pendidikan negara ini akan merosot, kerana pelajar-pelajar kita dapat third class honours pun masih tak perlu bayar. Apabila kita adakan, kalau mereka mendapat first class honours percuma, maka berlomba-lomba mereka untuk mendapatkan first class honours, maka seluruh pendidikan negara kita ini akan meningkat kepada tahap-tahap yang lebih tinggi. Jadi itu model yang digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional, bukan sebagaimana yang mereka lakukan untuk bagi percuma. Akhirnya negara akan lingkup kerana pendidikan kita akan merosot. Jadi kaedah untuk mengurangkan subsidi ini perlu dilaksanakan secara beransur-ansur, dan perkara yang paling penting ialah kita menguruskan subsidi petroleum terlebih dahulu. Sila. Terima kasih Datuk Musi. Dari penjelasan Yang Berhormat Menteri, maklum kepada kita semua bahawa penjimatan subsidi merupakan wang yang digunakan untuk belanja pengurusan pada tahun ini. Jadi saya ingin mengesahkan bahawa ada Yang Berhormat juga mengatakan penjimatan yang dibuat daripada pengurangan subsidi digunakan untuk buat jalan raya, untuk buat jambatan, untuk buat istana atau apa adalah tidak benar. Oleh kerana peruntukan untuk buat jambatan, untuk buat jalan raya, untuk buat bangunan tinggi-tinggi menggunakan peruntukan pembangunan yang projeknya melebihi 1 tahun. Jadi oleh kerana kita sekarang tengah membincangkan akta perbekalan tambahan, maka fahamlah wahai yang berhormat sekalian, peruntukan yang kita jimatkan ini untuk kita belanjakan pada tahun ini juga. Sebab itu penyebatan petroleum digunakan untuk bayar BRIM pada tahun ini. Jadi kita kena sedar, jangan salah anggap penyimatan digunakan untuk dibelanjakan pada tahun ini. Adakah kenyataan saya ini benar atau tidak, Yang Menteri? Terima kasih. Penjimatan daripada pengurangan subsidi 20% ini ialah 1.1 bilion untuk tahun ini. Dan sebahagiannya tentu kita gunakan untuk kita membayar BRIM dan juga bayaran tunai yang lain, seperti bayaran pelajar sekolah RM100, pelajar untuk voucher buku RM250, BRIM bujang RM250, dan juga BRIM keluarga RM500. Penjimatan tahun ini adalah digunakan untuk tahun inilah 1.1 bilion. Untuk tahun depan anggaran penjimatannya ialah 3.3 bilion. Dan 3.3 bilion itu kita akan gunakan untuk menaikkan BRIM dan juga mungkin bantuan-bantuan lain. Itu kita serah pada 25 hari bulan 10 ini apabila Perdana Menteri akan mengumumkan
perkara yang akan diumumkan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat. Penjelasan. Ya, Kalau tahun ini, Tuan Musi, kalau kita jimat 1.1 bilion, tahun depan 3.3 bilion, tapi kita belanja kepada perkara lain, maka tidak ada penjimatan. Yang ada berlaku, ya kita ambil duit daripada poket kiri, masuk poket kanan. Tidak ada penjimatan. Terima kasih. dia dipanggil Yang Berhormat Raub. Dia dipanggil rasionalisasi subsidi. Rasionalisasi kita terima, tapi bukan penjimatan. Rasionalisasi ini sebagai sebahagian daripada langkah untuk menekan perbelanjaan defisit. Tapi kita Kita mesti nilaikan 2% itu berapa nilainya. Ya. 2% yang diturunkan itu nilainya 1.1 bilion. Kita menggunakan perkataan penjimatan lah. Ya. Tahun depan 33 bilion. Untuk kegunaan kita telah menyatakan, Perdana Menteri juga telah menyatakan. Yang kita buat ini ialah rasionalisasi subsidi. Ini kerana kajian oleh kerajaan menunjukkan pemberian subsidi bahan api adalah tidak bersasar ataupun tersasar, not well targeted. Minta penjelasan lagi Yang Berhormat. Kalau 30% sahaja daripada penduduk negara ini enjoy benefit daripada subsidi itu, kerana kita nak menghukum 70% itu, yang 30% itu turut menderita juga, kena bayar harga mahal. Belum lagi, sekejap lagi. Sebab apabila kita pergi ke pam minyak, kita tidak berfalsafah, wah dunia ni sama subsidi naik ditarik ke, tidak. Kita hanya tengok X pump price. Sebelum 3 hari bulan, siapa-siapa yang masuk stesen minyak akan melihat bahawa harga RON 95 ialah RM2 dan harga diesel RM180. Tapi selepas 3 hari bulan September, semuanya naik. Jadi kepada mereka ialah harga barang naik, bukannya mengenai berfalsafah mengenai subsidi ditarik ataupun dikurangkan. Mari saya jelaskan sekali lagi, saya ada teks yang tepat supaya saya tidak tersilap dalam membaca perkara ini. Yang berbeda. Kajian oleh, sabar dulu, dengar ni, lepas itu barulah siapa-siapa nak bangun silakan. Ya. Kajian oleh kerajaan menunjukkan pemberian subsidi bahan api adalah tersasar, di mana rakyat berpendapatan tinggi mendapat manfaat terbesar berbanding rakyat berpendapatan rendah. Okey. Keduanya berdasarkan jumlah perbelanjaan keseluruhan isi rumah di Malaysia ke atas petrol RON 95. Hanya 30% disumbangkan oleh kumpulan isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM3,000 sebulan. Ini adalah dapatan kajian secara purata pada tahun 2009-2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia yang dipanggil sebagai Household Expenditure Survey dengan izin penyiasatan perbelanjaan isi rumah 2009-2010 yang diperkikakan oleh YB Pokok Sena apabila saya menyebut bahawa purata perbelanjaan ke atas petrol isi rumah yang berdapatan kurang RM3,000 sebulan ialah RM132 berbanding RM375 sebulan oleh isi rumah yang berpendapatan lebih RM5,000. Ini adalah daripada Household Expenditure Survey 2009-2010, 5 tahun sekali. Angka terkini belum dibuat kajian. Seterusnya, kajian oleh Tabung Kewangan Antarabangsa pula mendapati di seluruh dunia, manfaat subsidi petrol kepada rakyat mengikut pendapatan isi rumah adalah sangat regresif. Lebih 80% daripada manfaat subsidi petrol dalam dunia dinikmati golongan 40% isi rumah berpendapatan tinggi. Manakala bagi diesel dan gas petroleum cecair, 65% dan 70% daripada manfaat subsidi dinikmati golongan 40% isi rumah berpendapatan tinggi. Yang mula saya baca tadi, Household Expenditure Survey yang dimomok-momokkan oleh Pokok Sena. Yang kedua yang saya baca tadi ialah oleh kajian oleh Tabung Kewangan Antarabangsa. Saya bukan mereka-reka angka ini. Oleh kerana itu, menyedari hakikat tersebut, kerajaan mengambil inisiatif melaksanakan rasionalisasi subsidi, mengalih secara berperingkat kaedah pemberian subsidi daripada subsidi pukal yang membawa banyak ketirisan kepada subsidi yang bersasar, well targeted dengan izin. Di bawah prinsip ini, pemberian subsidi akan tetap diteruskan tetapi akan diberi hanya kepada kelompok yang benar-benar memerlukan. Merbuk. Siapa tu? Silakan. Terima kasih Tuan Ketua. Saya rasa sudah sampai masanya harga minyak ataupun subsidi minyak dikurangkan, memandangkan
harga minyak di negara jiran kita seperti Thailand, Indonesia dan Singapura terus naik, dan kenaikan ini meninggalkan jurang yang lebar. Maksudnya, jika harga kita terlalu rendah akan menggalakkan kegiatan penyelundupan. Jadi pihak kementerian memanglah ditegur oleh pihak pembangkang menyatakan bahawa kementerian tidak mengambil inisiatif untuk mengurangkan penyelundupan atau mencegah penyelundupan. Jadi saya rasa untuk mengelak penyelundupan ini, kenaikan harga yang rasional, harga minyak yang rasional perlulah diadakan pada masa dan tepat pada masanya. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Merbuk. Untuk ingatan kita sekali lagi bahawa harga diesel di Malaysia RM2, harga diesel bersubsidi RM2. Di Thailand RM3.06, Singapura RM4.32, Indonesia RM3.43, Filipina RM4.32. Kemudian harga RON 95 bersubsidi di Malaysia RM2.10, sepatutnya RM2.73. Di Thailand RM4.74, Singapura RM5.56, Indonesia RM3.05, Filipina RM5.44. Itu adalah harga-harga negara jiran. Itulah antara punca kenapa penyelundupan masih berlaku, dan walaupun kita berusaha sedaya upaya untuk mengurangkan penyelundupan, masih lagi berlaku. Bukan hanya penyelundupan luaran, ia juga berlaku ketirisan dalaman, di mana subsidi dijual kepada pihak industri. Sepatutnya pihak industri petrol dan diesel subsidi mereka tidak layak. Kemudian Yang Berhormat Batu Gajah bertanya apakah benchmark yang mengatakan negara tidak berada dalam krisis sedangkan belanjaan negara sudah berada dalam defisit. Sesebuah negara akan berada dalam krisis apabila negara itu mencatatkan pertumbuhan KDNK negatif bagi 2 suku berturut-turut. Itu dia. Itu tafsiran antarabangsa. Namun begitu, Malaysia telah mencatatkan kadar pertumbuhan positif dan menggalakkan dalam tempoh suku kedua tahun ini, iaitu pada kadar 4.3% dan suku pertama sebanyak 4.1%, meskipun negara berhadapan dengan persekitaran luar yang kian mencabar. Sementara itu, sehingga Jun 2013, kadar pengangguran dicatatkan pada kadar 3.1% atau dengan perkataan full employment level. Pada 17 September 2013, kedudukan reserve antarabangsa berjumlah 429.2 bilion ringgit atau USD 135.1 bilion. Paras ini mencukupi bagi membiayai 9.3 bulan import tertangguh dan 3.8 kali hutang luar jangka pendek. Itu mengenai krisis, apakah yang dimaksudkan krisis ekonomi, dan negara kita langsung tiada kaitan dengan krisis ekonomi yang disebut oleh pembangkang. Baik, Jasin. Penjimatan saya dah sebut tadi 1.1 bilion tahun ini, 3.3 bilion pada tahun hadapan. Wabi Jasin juga membangkitkan apakah yang akan kita lakukan untuk mereka yang pendapatan 2.500 hingga 5.000 sebulan. Kita tunggulah pada 25 hari bulan 10 ini, pihak Kementerian Keuangan dan tim bajet kita, pasukan bajet kita sedang menyediakan perkara ini. Draft pertama kita telah berikan kepada Perdana Menteri dan kita sedang meneliti draft seterusnya. Sila. Terima kasih Datuk Pengerusi dan Timbalan Menteri. Subsidi mempunyai kaitan langsung dengan harga. Jadi sebarang perubahan kepada subsidi, sama ada naik ataupun turun, akan menyebabkan kenaikan kepada harga. Itu tidak boleh dielak. Dalam konteks rasionalisasi harga ataupun subsidi, kerajaan mengambil keputusan menurunkan subsidi 20% itu memberi kesan secara langsung kepada kenaikan harga minyak 20%. Jadi apakah langkah-langkah? Kerana kenaikan harga minyak 20% ini akan diikuti biasanya oleh kenaikan harga-harga lain juga. Walaupun hakikatnya harga lain itu tidak perlu naik, tetapi kadang-kadang ini diambil kesempatan oleh peniaga-peniaga dan sebagainya. Jadi oleh kerana itu, apakah dan saranan kepada kerajaan, apakah tindakan-tindakan susulan dan mekanisme yang perlu diambil dan disusun oleh kerajaan menerusi
kementerian-kementerian lain agar dapat menanggung dan menampung kesan kenaikan itu yang tidak menyebabkan harga-harga lain naik. Jadi oleh kerana itu rasionalisasi yang dilakukan oleh kerajaan dengan memperkenalkan subsidi berfokus ini, maka penurunan harga minyak yang dibuat secara blanket, subsidi blanketnya itu menyebabkan keuntungan lebih kepada mereka yang berada. Sebab itu mereka berada wajar membayar pada harga pasaran yang sepatutnya. Tetapi bagi kumpulan yang susah dan miskin di bawah 3,000 ini, apa tindakan dan susunan supaya harga tepung tidak naik, harga pengangkutan tidak naik? Sebab itu perlu ada subsidi yang terus untuk mengganti dan menampung kesan ini kepada industri-industri yang berkaitan dengan keperluan-keperluan asas kepada kumpulan sasa ini. Terima kasih. Boleh jawab sekali lebih ya? Silakan. Muhammad, rakyat juga nak tahu negara mana dalam dunia ini yang memberi subsidi seperti kerajaan yang ada di negara kita. Kalau tidak dapat jawab sekarang, jawab bertulis pun boleh. Dan negara mana yang tidak memberi subsidi langsung kepada rakyat dia? Saya nak juga jawapan. Kemudian, apa impak dia memberi subsidi berlebihan dengan tanpa memberi subsidi langsung? Ini pun rakyat nak tahu juga. Jadi saya harap Muhammad boleh menjawab, bukan sekarang. Jawapan bertulis pun yang penting ada data-data tertentu seperti yang saya minta tadi. Terima kasih. Terima kasih penabatangan dan juga Terima kasih dulu. Terima kasih dulu. Saya cuma nak mendapatkan penjelasan sama ada kerajaan akan memperkenalkan mekanisme lain bagi meringankan bebanan tanggungan kos kepada rakyat, seperti memperkenalkan sistem kupon kepada barang-barang asasi dan termasuk minyak juga. Dan dengan cara ini mungkin kita akan dapat memberikan tumpuan, meringankan beban kepada masyarakat ahli masyarakat kita yang memerlukan, dan masyarakat yang berpendapatan tinggi, maknanya mereka akan terkecuali. Jadi adakah kerajaan mempunyai cara tersebut? Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Jelebu, Yang Berhormat Penabatangan, Yang Berhormat Tasik Geluguk. Kita ada NKRA yang penting, iaitu menangani kos sara hidup. Dan NKRA ini dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri, dan pelbagai jabatan ada dalam tim NKRA untuk mengurangkan kos sara hidup itu. Dan segala pandangan-pandangan Yang Berhormat ini saya kira saya sendiri akan menyatakan kepada kumpulan NKRA yang kaitan. Dan mengenai soalan kinabatangan itu, saya tidak ada negara-negaranya sekarang. Kita akan dapatkan data-data itu dan saya akan berikan pada Yang Berhormat Kinabatangan. Daripada Yang Berhormat Jelebu, perkara yang kita nyatakan antaranya ialah mengenai tekanan inflasi ini. Itu semua adalah satu perkara yang wajar dan mesti ditangani oleh kerajaan. Wajib kita tangani. Kita akan meningkatkan penguasaan, pemantauan harga, menjalankan pemeriksaan secara fizikal di premis perniagaan. Kita pada tahun 2011 kita telah meluluskan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan, dan KPDN-KK tentunya akan melaksanakan tentang perkara ini. Saya kira patut ditangkap ya, dan kita tunjukkan kepada orang ramai bahawa akta itu dilaksanakan ya. Kemudian kita akan meneruskan produk Satu Malaysia ini. Kalau kita rasa kedai-kedai lain menjual dengan mahal, kita pergi ke kedai rakyat Satu Malaysia dan kita akan perbanyakkan kedai rakyat Satu Malaysia ini. Menu rakyat Satu Malaysia kita perlu perbanyakkan, klinik rakyat Satu Malaysia kita perlu perbanyakkan, supaya segala produk Satu Malaysia ini menyaingi pasaran, yang menyebabkan pasaran akan menurunkan harga. Kalau tidak, mereka terpaksa tutup kedai. Oleh kerana itu, mereka dengan sendiri akan menurunkan harga sebagaimana harga-harga di kedai rakyat Satu Malaysia misalnya. Saya ingin meneruskan jawapan. Yang Berhormat Jasin juga menyebut bagaimana 2,500 hingga 5,000 itu kita sedang memberikan perhatian. Menteri Kewangan juga telah membuat kenyataan-kenyataan yang tertentu, Menteri Kewangan juga semalam, dan kita tunggulah ya keputusan kerajaan dalam sedikit masa lagi. Yang Berhormat Kubang Krian bertanya, apabila berubah harga minyak, misalnya harga minyak dunia turun, apa berlaku kepada minyak negara kita?
kita telah menetapkan harga yang lebih rendah pada 23 Ogos 2008 daripada RM2.70 turun 15 sen. Ini akibat daripada penurunan harga dunia, turun RM2.50. 7 kali 25 September tahun 2008 10 sen kepada RM2.45. 15 Oktober 2008 15 sen kepada RM2.30. 1 November 2008 15 sen kepada RM2.15. 18 November 2008 lagi 15 sen kepada RM2. 3 Disember tahun 2008 10 sen pada RM1.90. 16 Disember tahun 2008 RM1.80 dan dia kemudian menjadi RM1.90 sehinggalah pada 3 September. Oleh kerana itu, sekali lagi saya ingin memaklumkan bahawa kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk menurun dan menaikkan harga minyak dunia. Kerajaan punya kuasa untuk menurun dan menaikkan subsidi yang menyebabkan harga berubah di pasaran yang kita tahu sebagaimana kita membeli minyak. Kemudian tentang Petronas, ditimbulkan juga pendapatan kerajaan persekutuan daripada hasil minyak termasuk daripada cukai pendapatan petroleum, royalti dan dividen pada tahun 2012 berjumlah 70.2 bilion ringgit. Hasil pendapatan minyak ini menyumbang lebih daripada 1/3 jumlah keseluruhan pendapatan kerajaan persekutuan pada tahun 2012. Jumlah keseluruhan pendapatan kerajaan persekutuan ialah 207.9 bilion ringgit. Jumlah pendapatan ini kemudian disalurkan untuk pelanjangan mengurus 205.5 bilion ringgit, bayar gaji kaki tangan kerajaan, kaki tangan awam 60 bilion ringgit, subsidi 44 bilion serta perbelanjaan pembangunan 46.9 bilion. Jadi yang berhormat, kita boleh lihat subsidi, perbelanjaan subsidi dengan perbelanjaan pembangunan lebih kurang sama banyak. Ini yang menyebabkan kita perlu merasionalisasikan subsidi. 44 bilion subsidi, 46.9 bilion pembangunan. Pembangunan ini segalalah yang diminta oleh Kinabatangan, yang diminta oleh Sabah, yang diminta oleh Sarawak, yang diminta oleh semua sekali ini. Cuma 46.9 bilion. Kalau kita tidak ada subsidi itu, double 46 campur 44 kita boleh gunakan sebagai pembangunan. Ya, Rabuan. Terima kasih, Imam Menteri. Melihat kepada trend selama ini, saya lihat ianya akan berterusan dan ianya akan terus menjadi isu. Jadi, tidakkah patut kerajaan menggunakan subsidi yang begitu besar pada masa ini untuk mengubah cara hidup, yaitu untuk menggalakkan supaya penggunaan public transportation atau pengangkutan awam dengan menggunakan intervensi di mana kita akan berbelanja besar untuk masa ini untuk mengubah cara hidup dengan memberi subsidi kepada pengangkutan awam walaupun di kawasan-kawasan kecil di mana memerlukan subsidi untuk operasi mendapat keuntungan. Terima kasih. Terima kasih. Itu satu lagi cadangan yang baik. Ahli yang berhormat sebenarnya telah memberikan beberapa cadangan baik, ya, seperti yang berhormat daripada mana tadi, yang berhormat daripada Tarik Buntar misalnya, kad khas, yang berhormat Tumpat, kertas putih, ya, yang berhormat Jasin, nano tagging. Menteri, cadangan yang baik tetapi pelaksanaan tidak baik tidak akan menjadi satu perkara yang baik. Betul, ya, setuju. Amat dipersetujui. Dan lagi cadangan-cadangan YB Lipis, yang berhormat Lipis misalnya, peraturan perlu diketatkan dan tangkapan terhadap penghidupan perlu ditingkatkan, dan subsidi perlu adil, ya. Yang berhormat Kubang Kerian, saya telah jawab tadi. Kemudian yang berhormat Pokok Sena, berhormat dalam perbelanjaan. Ya, merbuk lagi sekali lagi. Saya juga nak cadangkan kereta yang 3000 cc ni, apabila kenaikan harga, dah tentu minyaknya, operasinya akan lebih. Jadi saya nak cadangkan kereta yang lebih 3000 cc, yang lebih daripada 10 tahun, dikurangkan roteknya kepada nilai yang berpatutan, kerana kereta lama ini tidak lagi digunakan oleh golongan kaya di bandar.
tetapi digunakan oleh golongan yang berpendapatan rendah di kampung-kampung. Sekian. Ya, Bapak, tenang sedikit. Saya setuju. Perkara ini baru kita sedari apabila ada BRIM. Jadi kebanyakan rakyat kita di Beluran, Datuk Ketua punya kawasan Kinabatangan, ditolak permohonan BRIM sebab mempunyai kereta sisi 2000 ke atas. Sedangkan kereta itu sebetulnya tidak ada harga langsung. Diorang beli 4-5 ribu dibikin untuk kegunaan kampung. Jadi tapi apabila didaftarkan dia melebihi 2000 ke atas, dia tidak layak menerima BRIM. Kena ada kereta besar dia kata. Sedangkan ini kegunaan di kampung tidak ada apa-apa pun biliu dia. Jadi ini harap dapat diambil perhatian, jangan sampai itu saya kata tadi, cadangan yang baik, BRIM ini baik, tapi pelaksanaan tidak baik, menjadi tidak baik. Jadi kita harus cadangan yang baik, pelaksanaan yang baik akan dapat merakyatkan rakyat itu sendiri. Terima kasih. Tambah sikit. Kinabatangan maklumkan bahawa kereta 2000 cc tapi dahulu orang rakyat biasa yang pakai, bukan orang kaya. Saya ada masalah di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi ni free duty. Bila dia kata kereta 2000 cc kereta orang kaya, tapi sebenarnya di Langkawi kereta orang miskin. Kerana cherry daripada China RM6,000 tapi 2000 cc. Apabila masuk nama, tengok ramai kawan-kawan saya yang kena reject untuk dapat BRIM. Jadi saya minta Yang Amat Timbalan Menteri dapat melihat perkara ini untuk Langkawi, untuk Labuan dan juga untuk rakyat biasa, untuk kereta sisi. Terima kasih Kinabatangan yang berucap bagi pihak Beluran. Beluran dia tidak boleh nak berucap merbuk Langkawi. Ini adalah kes-kes khusus yang menarik di tempat masing-masing. 4-wheel drive diperlukan di Kinabatangan. Dia kadang-kadang bukan lagi kenderaan mewah, ya, dia kenderaan yang perlu. Jadi perkara begini adalah merupakan kes-kes khas BRIM yang wajar diperhatikan, dan lembaga hasil dalam negeri yang menjadi urus dia kepada BRIM ini akan memperhatikan, dan saya akan memastikan perkara yang disebut oleh Langkawi, Merbuk dan juga Kinabatangan ini diambil perhatian. Labuan tadi menyebut tentang pengangkutan awam. Macam di Kuala Lumpur ini misalnya, 51 km daripada Sungai Buloh ke Kajang MRT itu siap hanya pada hujung tahun 2016 dan boleh diguna kemungkinan pada tahun 2017. Dan lanjutan kepada LRT ada dua tempat, ya, Ampang, dan ada satu lagi yang kita ingin lanjutkan realnya itu tertangguh, terlewat sedikit projek itu kerana ada masalah kabel bawah tanah dan sebagainya. Lewat lagi 2 tahun kepada 2016. Jadi kelihatannya pada tahun 2017 baru nampak macam sempurna sedikit pengangkutan awam di Kuala Lumpur. Itu kita cerita di Kuala Lumpur. Sebelum sempurnanya perkara itu, maka saya melihat subsidi-subsidi ini masih terus ada. Jika tidak, kita terpaksa membayar RM2.73 untuk RON 95 dan RM2.80 untuk diesel. Dan jika perkara itu dilaksanakan, banyak implikasi-implikasi yang amat negatif pada ekonomi yang kita perlu tangani. Ia perlu dilaksanakan secara gradual ataupun beransur-ansur. Okey, yang berhormat, RON 97 yang dibangkitkan oleh Kuala Krai, ada satu ketika pada 3 September RON 97 lebih murah daripada RON 95. Mengapa? Ditanyakan oleh Kuala Krai. Dia begini, pada 3 bulan 9 itu RON 97 telah ditetapkan berdasarkan pada purata harga RON 97 sepanjang bulan Ogos. Puratanya itu, maka kita dapatlah pada minggu pertama RON 97 berapakah harganya. Oleh kerana ada sedikit masalah teknikal, maka kita mengumumkan RON 95 RM2.73 campur subsidi, dan RON 97 kurang daripada subsidi RON 95 itu. Sebenarnya dalam masa 2 hari selepas itu telah diperbetulkan, dan RON 97 nilainya ialah sekarang ini kosnya ialah RM2.85 tanpa subsidi. Saya kira ini yang akhir yang PJ Selatan ada menyebut tentang e-filing dan kutipan selepas pelaksanaan skim taksiran sendiri.
LHDN. Statistik e-filing sehingga 31 Ogos 2013. Manual 837 280 file, e-filing 2.951 juta. Jadi boleh kita bayangkan ya, secara manual tidak sampai sejuta, e-filing dia meningkat hampir 3 juta. Ini adalah kebaikan kita menggunakan e-filing ini. Ia memudahkan urusan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan BNCP oleh pembayar cukai dengan mudah, tepat dan selamat seiring dengan pengenalan sistem taksi sendiri. Proses menaksir cukai menjadi lebih cepat berbanding jika menggunakan BNCP secara manual, dapat mengelakkan berlaku kesilapan ketika melapor dan mengurai cukai yang sepatutnya dikenakan. Proses bayar balik menjadi lebih cepat berbanding jika menggunakan BNCP secara manual. Jadi adakah penipuan dan sebagainya? Memang berlaku, kita tak nafi. Negara-negara membangun, ditaksirkan pengurangan cukai ataupun the black economy, jumlahnya 30% yang menipu, yang melari cukai, yang menyatakan tidak betul dan sebagainya itu, dan aktiviti-aktiviti penyeludupan, keseluruhan aktiviti ekonomi yang dipanggil sebagai the black economy ini ialah 30%. Ia amat tinggi dan kerajaan bertekad apabila ingin menjadi negara maju, 30% itu perlu dikurangkan pada 15%. Apabila the black economy dengan izin turun daripada 30 ke 15%, maka dengan sendiri kita boleh menambahkan pendapatan negara. Alamat fungsi itu saja yang ingin saya sampaikan. Sila. Okey. Tentang black economy. Tanya menang. Terima kasih. Harap sama-sama menang. So, saya nak tanya tentang itu black economy. Kerana seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bolehkah pihak kerajaan memberikan tumpuan bukan hanya kepada pengusaha-pengusaha atau peniaga-peniaga dalam negara? Kerana biasanya kalau mereka diperiksa LHDN, nanti kita terima banyak aduan macam mana LHDN bersikap dengan amat tidak munasabah ke atas peniaga-peniaga dengan tuntutan-tuntutan yang lebih. Tapi pada masa yang sama, tidakkah perhatian yang sama diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perundingan atau rasuah di mana mereka memiliki harta benda yang luar biasa? Yang kedua juga tentang aliran, di mana telah disebutkan oleh suatu laporan daripada para pakar ekonomi dari dunia, Global Financial Integrity Report daripada Washington, di mana Malaysia mendapat kedudukan yang amat tinggi dengan aliran keluar sampai 1 trilion ringgit dalam tempoh masa 10 tahun ini, iaitu apa yang disebut sebagai illicit outflow of funds. So dalam aspek ini, mengapakah pihak kerajaan tidak mengambil langkah? Semua pun kita dapat jawapan, tapi jawapan hanya cuba menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijustifikasikan, sedangkan tindakan tidak diambil. Dan saya harap Perdana Menteri boleh memberitahu dia yang mulai ini apakah langkah yang diambil. Terima kasih. Sambung sikit Menteri. Okey. Saya nak tanya tadi, saya ada bangkit tentang soalan tafsiran melalui komputer ni, dan ramai yang merugut tentang masalah kerana lambat, perlahan sangat semasa nak tafsirkan yang melalui komputer ni. Okey, Yang Berhormat, kita cepatkan insyaAllah. So, bagaimana kementerian kita sudah memperuntukkan 606 juta untuk meningkatkan bayaran lesen perisian dan juga meningkatkan yang software yang canggih, tapi masih kita mengalami masalah kerana lambat sangat proses tu. So, bagaimana kementerian untuk meningkatkan masalah ni? Ya, yang 606 juta itu bukan hanya perisian, dia ada pelbagai pecahan, dan di antaranya ialah tambahan makluman dan juga untuk menampung keperluan-keperluan yang tertentu. Perisian dan sewaan itu sebahagian daripadanya, dan itu juga menunjukkan bahawa kita ingin mempercepatkan dan ingin mencekapkan apa yang disebut oleh Yang Berhormat kelewatan dalam proses e-filing. Yang Berhormat Bagan menyebut tentang the black economy itu, kita ingin menyatakan di sini bahawa
lembaga hasil dalam negeri melakukan perkara dengan sebaik mungkin dengan tahap profesionalisme yang tinggi. 11,000 pegawai di dalam LHDN itu tentunya memberikan tahap-tahap yang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita kurang membayar balik, kita membayar balik cukai, lepas itu kita ada bayaran balik, itu lambat kerajaan bayar. Jika lambat 90 hari, maka kerajaan bagi pampasan 2% kepada penerima yang sepatutnya menerima dalam masa 90 hari itu. Ini adalah satu SOP baru di bawah LHDN, supaya LHDN akan terus melaksanakan tugas dengan baik. Sebagai contoh, pada tahun 2012, pendapatan kasar LHDN untuk negara ialah 124.8 bilion. Kemudian setelah ditolak sebagainya 117.8 bilion. Anggaran kutipan 2013, anggaran asal 128 bilion, dan anggaran yang kita telah revise baru-baru ini, mudah-mudahan kita boleh mencapai pada 134 bilion. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang bertanya soalan-soalan, dan saya telah cuba menjawab setakat ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kalau kita bahwa sejumlah 12.490.342 untuk kepala B10, B11, anggaran perbandingan rumus tambahan pertama 2013 jadi 13, jadi sebagian daripada jadual anggaran disetujukan. Padahal yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju. Kepala B10 dan kepala B11 jadi sebagian daripada jadual. Kepala bekalan B27 di bawah Kementerian Kerja Raya terbuka untuk dibahas. Hijau silakan. Terima kasih Pengerusi, Datuk Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 060200 berkenaan bayaran pampasan tol. So saya nak dapatkan butiran sebanyak 5 juta, 5.2 juta untuk menampung baki bayaran tol berdasarkan pengiraan trafik sebenar. Saya nak rujuk apakah lebuh raya maksudkan kerana syarikat konsesi tidak dapat mengutip sejumlah wang yang mereka nak kutip, rugi, dan kerajaan paksa bayar pampasan akan tinggi kepada syarikat ini. So tu yang mana yang satu yang dirujukkan tu. Dan saya nak bangkitkan isu tentang lebuh raya baru yang akan dibina di kawasan saya. Dia ada kaitan juga dengan pengirian trafik ni. So lebuh raya yang saya maksudkan adalah lebuh raya Kinara Puchong, KIDEX, yang baru-baru ni penduduk di tempat saya mendapat surat daripada Jabatan Tanah Persekutuan bagi kelulusan untuk mengambil tanah kerana nak menjalankan projek ni. Dan saya rasa terkejut kerana pihak negeri atau pihak Majlis Bandaraya Putrajaya tidak pun dimaklumkan tentang pengambilan tanah ni. Dan saya dimaklumkan terdapat 3,500 rumah akan tanah mereka akan diambil untuk buat projek ini. Dan saya difahamkan lebuh raya ni, sebelum tu saya ada tanya parlimen tahun lepas, dan menteri mengatakan kerajaan tidak berhasrah untuk meneruskan projek ini. Tapi sekarang bagi surat dengan tiba-tiba untuk nak ambil tanah untuk buat projek ini. So saya nak tahu sedikit maklumat tentang projek ini. Berapakah jumlah projek ini, dan saya nak tahu juga siapakah syarikat yang terlibat, dan juga tentang kutipan tol. Ada kaitan dengan pampasan tol ni? Betul, maksudnya Ada kaitan. Sebab ni lebuh raya Kinara Damansara, dia betul 2 biji tol akan dibina. Ada.
Betul dengan bayaran beza. Yalah, lebih betul. Barang butiran ini bayaran pentasan betul. Kemudian menemukan tangan kontrak dan bayaran maka balas masyarakat Menteri untuk menjawabnya. Ya, so saya nak tanya tentang tu ni, kutipan tu ni, dia kutipan ni berapa tahun? Adakah 60 tahun? Adakah 30 tahun? Bagi butiran, saya harap kementerian boleh beritahu, kalau boleh buat satu syarat meeting dengan penduduk setempat dan juga MPBJ untuk public hearing, sama ada penduduk setuju atau tidak tentang lebuh raya betul ni di kawasan saya. Sebab di PJ ni banyak tu sangat, di Petani Jaya Selatan, Petani Jaya Utara, kita keluar masuk pasti bayar tu. So lagi tambah lagi 2 tu lagi, penduduk pasti tak setuju. So saya minta Menteri bagi jawapan detail butiran tentang tu KIDEX ni. Terima kasih. Soal kami lepas tu Menteri menjawab. Terima kasih Tok Sri. Saya cuma nak sentuh tentang bayaran gaji untuk kontrak for service. Yang kita nak tahu kategori mana? Adakah mereka ini kategori Division 1 professional, ataupun 2, ataupun 3, ataupun laborer, ataupun macam mana? Kerana Tok Musi saya tengok untuk contract officers ni, saya rasa kementerian harus tentukan. Kalau kita katakan kontrak itu 5 tahun, ni stipulate betul-betul kena jelaskan 5 tahun. Kadang-kadang mereka ini masuk dengan harapan, mereka harap orang yang menjadi pegawai kontrak ni dengan harapan mereka bekerja, harap-harap kerjaan akan permanentkan mereka. Yang ni saya rasa banyak di antara pegawai-pegawai di bawah itu ada masalah ni. Dia tidak tahu dah itu yang jawatan kontrak yang lebih untuk kita berikan penjelasan sejelas-jelasnya, 3 tahun ke, 5 tahun ke, 6 tahun ke, supaya sakau lebih kali dia tahu dia kerja 6 tahun, sementara itu dia cari kerja lain lah. Yang problem yang ada sekarang untuk musik ialah dia masuk, dia kerja dengan harapan kerjaan akan absorb dia untuk jadi permanent, dan saya rasa ini ada tidak adil kerana pekerja ini atau petugas-petugas ini sementara mereka menjadi pegawai kontrak, mereka juga tidak boleh mendapat hak yang sama seperti orang lain. Ada yang tak boleh ambil insurans life kerana dia kontrak, tak boleh juga ambil loan kerana dia kontrak. Ini problem banyak. Jadi saya rasa kita nak tahu sekarang ni jenis pegawai macam mana yang kontrak for service yang masukkan dan berapa jumlah mereka. Terima kasih Tok Musi. Silakan Menteri. Terima kasih Dato' Yang Dipertuan. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang telah mengambil bahagian di dalam perbahasan Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2013 peringkat jawatan kuasa yang melibatkan Kementerian Kerja Raya. Sebab antara yang berhormat yang berbahagian adalah ahli yang berhormat Sungai Petani dan ahli yang berhormat daripada PJ Selatan. Terima kasih Dato' Yang Betul. Untuk makluman ahli yang berhormat, perbekalan tambahan 2013 Kementerian Kerja Raya melibatkan pelaksanaan program yang iaitu termasuklah 16.920 untuk menampung keperluan penambahan perbelanjaan penyelenggaraan bangunan guna sama, 9 juta untuk menyerang gaji bagi pegawai contract for service, dan sebanyak 5.2 juta untuk menampung baki bayaran itu berdasarkan pengelolaan trafik sebenar. Untuk menjawab soalan yang telah dibangkitkan oleh ahli yang berhormat PJ Selatan tadi, pembayaran 5.2 juta yang termaktub yang berhormat adalah bagi menampung
shortfall bagi pembayaran pampasan kepada syarikat konsesi lebuh raya berikutan dengan keputusan Jemaah Menteri untuk menangguhkan kenaikan taraf tol bagi tahun 2013. Shortfall ini berlaku kerana kerajaan telah bersetuju untuk membayar bayaran interim sebanyak 11 juta sebulan untuk lebuh raya Eastern Dispersal Link Johor Bahru, sehingga kini pihak EBL tidak dibenarkan untuk menutup sebarang tol. Ya? Dan antara senarai lebuh raya yang terlibat bayaran pampasan berkenaan adalah seperti Lekas, SILK, Silk, SDA, SDE, Bus Raya, LVP, Sport, NPE, termasuk juga Smart, Akleh, Max, Kesas, NNKSB, Gatri CE, SKWE, BORR, Grand Saga dan rangkaian segar. Untuk pengetahuan yang berhormat, yang juga bertanyakan soalan mengenai lebuh raya Kidex. Lebuh raya Kidex. Belum tu, nak tanya sikit. Nak berjalan ini. Silakan. Ya, boleh. So, saya fahamkan kerajaan telah menangguhkan untuk kenaikan tu 5 tahun untuk semua lebuh raya di Malaysia, termasuk PLAS, PESAS, LDP di kawasan saya. Dan kerajaan terpaksa bayar pampasan setiap tahun. Dan ini hanya setakat sampai 2014 dan 2015. Adakah kerajaan selepas tahun ini 2014-2015 akan membenarkan syarikat konsesi ini untuk menaikkan kadar kenaikan tu? Terima kasih. Okey, saya address dulu mengenai Kidex yang berhormat ya. Lepas tu saya akan kembali kepada persoalan yang dibangkitkan oleh yang berhormat. Dan untuk menjawab persoalan yang melibatkan lebuh raya Kidex, untuk pengetahuan ahli-ahli yang berhormat, Dato' N. Petua, seperti yang saya katakan tadi, lebuh raya Kidex merupakan satu lebuh raya yang masih dalam perbincangan. Perjanjian konsesi masih belum lagi ditandatangani, yang berhormat ya. Dan sudah tentu public opinion survey dengan izin akan dilaksanakan. Dan untuk tempoh konsesi juga masih belum ditetapkan, yang berhormat. Tapi mengapa ada surat yang dikeluarkan oleh Jabatan Tanah Persekutuan untuk minta boleh masuk untuk bincang ambil tanah? Ini surat sudah dikeluarkan pada tarikh 31 hari bulan 7 Julai. Sudah tentu yang berhormat, surat pengambilan tanah ya perlu dikeluarkan. Cuma saya menyatakan bahawa syarat-syarat yang melibatkan konsesi ini masih belum lagi ditetapkan. Ya, proses pengambilan tanah perlu dilaksanakan sekiranya pembinaan Kidex ini, pelaksanaan ya lebuh raya Kidex ini sepatutnya dilaksanakan. Yang surat dikeluarkan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, notis bahawa tanah berkemungkinan akan diambil bagi cadangan persuasaan projek lebuh raya Kinara Damansara Kidex daerah Petaling. Dan semua penduduk tanah yang terlibat sudah terima surat ini. So mereka memang sekarang ni bimbang tanah mereka akan diambil. Kenapa kementerian tidak melalui negeri atau MPPJ, Majlis Bandar Raya Putrajaya, untuk buat satu mesyuarat bersama, public hearing, beritahu butiran kepada penduduk tentang projek ini. Kalau penduduk tak setuju, dan takkan nak buat cara begini lagi, ambil tanah. Seperti yang saya nyatakan yang berhormat dengan lebih awal tadi, bahawa public opinion survey juga kita akan laksanakan. Segala tindakan ataupun perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat kita akan perincikan untuk disampaikan kepada pihak yang berkenaan. Terima kasih yang berhormat. Menjurus kepada persoalan jenis isu yang berkaitan. Terima kasih yang berhormat. Saya ingin penjelasan tentang tema-tema yang telah dibuat oleh kerajaan dengan syarikat konsesi tol. Sebab kita melihat setiap tahun kerajaan menanggung kos yang begitu tinggi, harga pampasan yang terpaksa dibayar oleh kerajaan. Sedangkan pendapatan yang didapati oleh syarikat tol itu tetap dan bertambah, aliran kereta semakin banyak. Jadi apa alasan kenapa mesti kerajaan membayar pampasan, dan apakah tidak ada usaha untuk kaji balik perjanjian yang telah dibuat dari segi untung baik kepada rakyat negara?
Dan saya minta jelasan berapa banyak setahun sebenarnya tol dan pampasan yang dibayar kerajaan untuk 23 syarikat konsesi setakat ini. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan yang dibangkitkan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, jumlah peruntukan pampasan tol bagi tahun 2013 yang diterima adalah sebanyak 582 juta. Dan peruntukan itu melibatkan komponen-komponen seperti bayaran akhir pampasan penangguhan kenaikan kadar tol tahun 2012, bayaran pendahuluan pampasan penangguhan kenaikan kadar tol tahun 2013, bayaran pampasan pengurangan kadar tol, bayaran pampasan restrictive order atau RO, bayaran pampasan perstrukturan semula kadar tol, dan bayaran program rebate atau tol satu Malaysia. Dan sehingga kini untuk pengetahuan Yang Berhormat, sebanyak 464,195,141 sen telah dibelanjakan. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, bukan semua lebuh raya pembayaran tol ini ditangguh. Lebuh raya yang ditangguh hanyalah meliputi lebuh raya plus dan MTD. Dan perkara kenaikan tol pada 2014 masih dalam peringkat kajian, dan kerajaan akan sentiasa melihat supaya ianya tidak membebankan rakyat. Isunya di sini Yang Berhormat adalah isu kerana kerajaan memahami permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan tidak membebankan rakyat. Saya izinkan saya menjawab dulu Yang Berhormat kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Maknanya kita akui kerajaan berusaha untuk tidak membebankan rakyat, tetapi kerajaan menggunakan duit rakyat. Jadi di mana sebenarnya? Untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat, sebenarnya kerajaan mengambil tindakan bukan saja mengurangkan kadar tol untuk rakyat kerana inilah dasar kerajaan bagi meringankan kos sara hidup rakyat. Pengurangan selain daripada pengurangan kadar tol, kerajaan juga melihat kepada usaha penstrukturan semula kenaikan kadar tol, supaya ini juga merupakan salah satu tindakan kerajaan untuk melihat kepada permasalahan yang dibawa sendiri oleh rakyat di beberapa kawasan yang melibatkan lebuh raya. Yang Berhormat, dan untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat, kerajaan juga dari segi penstrukturan semula, kenaikan harga kadar tol di lebuh raya dia termasuklah syarikat-syarikat yang seperti yang saya sebutkan tadi, plus dan juga MTD dan penstrukturan ini dilaksanakan melalui tiada kenaikan tol bagi lebuh-lebuh raya di bawah kendalian syarikat konsesi untuk tempoh tertentu. Dan selain daripada itu Yang Berhormat, kerajaan juga mengambil pendekatan untuk pada masa yang sama memansuhkan kutipan tol sekiranya ianya telah memenuhi atau memenuhi bukan saja tuntutan syarat-syarat syarat-syarat terma perjanjian konsesi, tapi juga untuk memenuhi permintaan-permintaan terutama sekali daripada rintihan-rintihan rakyat itu dilaksanakan juga Yang Berhormat. Okey. Boleh. Ya, silakan. Terima kasih Tuan Speaker, terima kasih Tuan Menteri. Perkara ini memang telah banyak kali saya bangkitkan dalam Dewan ini, tapi hanya sebagai satu cadangan kalau saya boleh. Tuan Menteri, ini adalah satu perkara yang kalau kita lihat dari segi kewangan, memang kita dapat lihat bahawa kontrak itu memang wujud, memang kita terikat dengan peruntukan yang sedia dalam kontrak tersebut. Tapi apa yang berlaku adalah kita dapat lihat kenaikan jumlah trafik yang membawa kepada keuntungan yang sangat besar. Ini soalan yang kita tanya, seperti kita lihat baru-baru ini Tuan Speaker, kes AES di mana kerajaan mengambil langkah untuk mengambil alih projek tersebut. Saya tak sebut sama ada saya setuju tapi tidak, itu cerita lain. Tapi di sini juga kita nak tanya kerajaan, tidakkah kerajaan boleh mencari satu cara dalam mana kerajaan mengambil alih lebuh raya yang tertentu dengan adanya di hadapan mereka matlamat bahawa memang lebuh raya ini kutipan mereka akan naik memandangkan increase in traffic,
dan dalam masa yang terdekat kita dapat melihat satu keadaan di mana kita dapat mengurangkan tol dan kemudian dia remove towards memansuhkannya. So, adakah cadangan sedemikian boleh dipertimbangkan oleh kerajaan kalau kerajaan sebenarnya nak membantu rakyat, di mana saya percaya dalam 2-3 tahun ini ada usaha-usaha, tapi we just don't seem to be able to find a way. Dan apa berlaku adalah setiap tahun kita bayar hundreds of millions. So saya nak tanya Tuan Menteri sama ada itu boleh dicadangkan ataupun dipertimbangkan. Terima kasih Tuan Speaker. Perkara tersebut boleh dipertimbangkan Yang Berhormat, satu cadangan yang baik untuk pengetahuan ahli Yang Berhormat dan Yang Berhormat Puchong sendiri. Selalunya Yang Berhormat, kita juga menggalakkan syarikat-syarikat konsesi ini menggunakan kutipan tol itu untuk menaik taraf kemudahan sepanjang lebuh raya bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan pengguna lebuh raya. Dan keuntungan ini juga kita galakkan mereka untuk melaksanakan tanggungjawab sosial korporat, termasuklah diskaun tol di musim perayaan dan penawaran dividend. Oleh daripada itulah apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi, sebenarnya dalam isu ini kita melihat kepada keperluan pembinaan lebuh raya di kawasan-kawasan tertentu. Saya percaya di Puchong juga kita melihat satu senario yang kita lihat kepada jalan penyelesaian jangka panjang. Jadi, terima kasih Yang Berhormat di atas perkara yang dibangkitkan. Saya memberi komitmen kepada Yang Berhormat, kita akan melihat cadangan Yang Berhormat ini untuk kita manfaatkan bersama. Terima kasih. Dan untuk menjawab kepada persoalan sebelum saya menjawab kepada persoalan Yang Berhormat Sungai Petani dan Tahu Panjang berhubung kepada isu yang sama kepada Yang Berhormat Puchong, sebenarnya telah bertanyakan mengenai kenaikan trafik yang akan meningkatkan keuntungan. Adakah kerajaan boleh mengambil alih semua lebuh-lebuh raya dan adakah cadangan ini dipertimbangkan? Seperti saya katakan tadi Yang Berhormat, pada masa ini kerajaan tidak mampu untuk mengambil alih lebuh raya dengan ke semua lebuh raya, menangkap implikasi yang proses ini akan menyebabkan implikasi keuangan yang sangat tinggi dan anggaran kos pengambilan sudah diteliti perkara ini. Yang Berhormat akan mengambil jumlah yang sangat tinggi, iaitu 400 bilion, di mana jumlah ini boleh digunakan terutama sekali untuk untuk rakyat, jadi melibatkan kos yang sangat tinggi. Yang Berhormat, boleh saya hanya mencela di sini. Terima kasih Tuan Menteri. Yang saya dengar apa yang Tuan Menteri sebut tadi itu berkaitan dengan pengambil alih semua lebuh raya dan sebagainya. Tapi kita perlu lihat kalau boleh dari segi kalau kita nak ambil alih satu persatu ataupun part of it and over a period of time. Ini yang kita semua, saya setuju kalau kita nak ambil semua sekali dan memang we are looking at a huge cost. Tapi itu tidak bermaksud bahawa if we look at that then we completely ignore it. Kalau boleh kita juga cari jalan penyelesaian dari segi lihat kalau boleh kita ambil sebahagian dan melalui satu jangka masa. Kalau itu saya boleh cadangkan kemungkinan kita juga dapat lihat kepada cadangan itu. Benar Yang Berhormat, seperti yang saya nak nyatakan tadi, perkara yang dibangkitkan selain daripada kita mengambil alih selepas tamatnya perjanjian konsesi, kita juga melihat kepada keadaan-keadaan di mana kerajaan boleh mengambil alih lebih awal daripada tempoh tamat konsesi tersebut, dan ada juga sedang dalam pertimbangan kerajaan. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat. Dan soal yang sama juga Yang Berhormat. Okey. Betul. Tadi Menteri ada sebut bahawa keuntungan daripada konsesi itu tadi diberi diskaun musim perayaan dan sebagainya. Saya dipahamkan diskaun yang diberi oleh konsesi itu juga diklaim balik kepada kerajaan. Adakah itu benar? Sebab dalam bajet yang lepas ada tambahan dan Menteri menjawab adalah pembayaran kepada diskaun yang diberi oleh konsesi itu. Jadi, terima kasih.
Untuk menjawab kepada persoalan membangkitkan Yang Berhormat, selalunya diskon yang diberikan oleh syarikat-syarikat konsesi adalah merupakan sebahagian daripada CSR mereka. Saya akan teliti dan saya akan bagi Yang Berhormat jawapan bertulis, dan izinkan saya untuk melihat perkara ini sekali lagi. Tapi selalunya dalam senario biasa memang ianya adalah sebahagian daripada CSR syarikat konsesi. Okey, terima kasih kepada Yang Berhormat dan izinkan saya menjawab soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat rantau panjang dengan isu yang sama. Bayaran Tak penjelasan sikit. dalam isu yang sama, Yang Berhormat. Okey, silakan. Terima kasih Datuk Timbalan Pengerusi. Saya tertarik bila Menteri membuat alasan bahawa syarikat konsesi melakukan CSR sebagai tanda agihan keuntungan diberikan kepada rakyat. CSR ini memang menjadi amalan semua syarikat korporat, bukan hanya melibatkan konsesi syarikat konsesi itu. Jadi saya rasa tidak wajar kita jadikan ia sebagai hujah untuk menggambarkan pulangan kembali keuntungan. Tetapi perbahasan yang asas yang ditimbulkan ialah sejauh mana kerajaan bersungguh dan berhasrat supaya keuntungan yang bakal dikutip oleh syarikat konsesi ini ada hak limitnya untuk dipulangkan secara sepenuhnya kepada kerajaan dan demi rakyat selepas pada itu. Itu persoalannya. Terima kasih kepada Yang Berhormat. Sebenarnya Yang Berhormat, selain daripada itu, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat itu merupakan perkara yang sangat penting. Oleh daripada itulah kerajaan selain daripada melihat kepada keuntungan syarikat, kita juga daripada masa ke semasa sentiasa mencuba untuk memastikan syarikat konsesi tidak mengaut keuntungan yang berlebihan. Oleh daripada itulah untuk lebih-lebih raya yang baru, project internal rate of returns akan dipertimbangkan dan ditetapkan oleh kerajaan sebagai sebahagian daripada syarat-syarat dalam perjanjian konsesi. Ini adalah sebagai exit policy kerajaan. Dan boleh masuk sikit. selain daripada itu, saya mohon untuk menjelaskan dan kemudian saya akan bagi ruang kepada Yang Berhormat. Sebagai exit policy, sebagai sebahagian dalam usaha kerajaan untuk memastikan syarikat konsesi ini bukan saja bertanggungjawab tetapi juga sebagai selain daripada usaha kita dalam dari segi perstrukturan semula lebuh raya dan termasuklah usaha kerajaan melalui pengkongsian hasil yang kita masukkan sebagai sebahagian juga daripada surat perjanjian ataupun syarat-syarat dalam perjanjian konsesi sendiri. Kita memang mengakui Yang Berhormat kerajaan punya peranan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku dan kita faham ini merupakan persepsi yang yang mempengaruhi pemikiran terutama sekali rakyat di negara kita. Jadi kita mempunyai tanggungjawab mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa penjelasan dari masa ke semasa perlu diberikan bagi memastikan persepsi itu tidak merupakan satu permasalahan yang berlanjutan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Apakah Yang Berhormat Menteri bersetuju dengan saya sekiranya saya berkata bahawa semua syarikat-syarikat yang buat keuntungan ini akan kembalikan keuntungan itu kepada kerajaan melalui teks 28% corporate tax yang akan dikenakan kepada mereka. Lagi banyak mereka membuat keuntungan, lagi banyak kerajaan akan mendapat keuntungan juga 28% tax dan akhirnya teks ini akan dipulangkan kembali kepada rakyat. Saya memang benar Yang Berhormat, saya bersetuju dengan apa yang dibangkitkan. Ianya bukan secara keseluruhan tapi sebahagian daripada apa yang dilakukan oleh syarikat-syarikat konsesi. Selain daripada yang saya sebutkan lebih awal, perstrukturan semula dan pengurangan harga tol dan sebagainya. Dan untuk menjawab persoalan mengenai diskaun tadi Yang Berhormat, saya mohon untuk menjawab ini dan saya akan jemput Yang Berhormat untuk berkongsi soalan.
untuk menjawab kepada persoalan Hulu Langat, saya mendapat pengesahan bahawa diskaun itu tidak akan dituntut, Yang Berhormat. Diskaun tidak dibayar oleh kerajaan, termasuklah diskaun-diskaun yang diberikan pada setiap musim perayaan. Itu yang saya dapat di sini, Yang Berhormat. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Musi. Menteri, saya nak tanya berkenaan dengan 5.2 juta untuk menampung baki barang tol. Soalan dia, ada atau tidak kerajaan mengenakan penalti ataupun untuk diberikan rebate kepada pengguna lebuh raya, terutama waktu-waktu yang kita guna kadang-kadang jalannya sesak dan kita melalui jalan biasa lebih sampai dulu daripada melalui jalan tol. Sedangkan tol kita kena bayar dalam masa yang sama, jarak masa kita tadi terpaksa kita telah korbankan. Jadi saya nak tanya, adakah ini merupakan ada klausa-klausa tertentu untuk membenarkan kerajaan mengenakan penalti kepada syarikat tol tersebut? Yang Berhormat, saya izinkan saya dulu menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Rantau Panjang. Selepas ini saya akan menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Dan untuk menjawab kepada persoalan yang dibangkitkan, terutama sekali mengenai pembayaran pampasan, mengenai penambahbaikan perjanjian konsesi dan jumlah pampasan yang diberikan setahun. Untuk menjawab persoalan ini, Yang Berhormat, bayaran pampasan adalah berdasarkan kepada perjanjian konsesi, tetapi kerajaan sentiasa mengkaji penambahbaikan, termasuklah revenue sharing yang seperti yang saya sebutkan tadi, exit policy, dan apabila syarikat mencapai satu tahap pendapatan yang maksimal, perkara ini mekanisme juga akan kita laksanakan dan masukkan dalam konsesi, dalam perjanjian, terutama sekali perjanjian syarikat konsesi yang baru. Untuk menjawab persoalan yang dibangkitkan oleh ahli Yang Berhormat Sungai Petani, terutama sekali dalam soal yang melibatkan pembayaran perkhidmatan pegawai CFS, iaitu contract for service, untuk